Kita gunakan surat kita untuk pelepasan untuk mendapat ilmu pertandingan digital storytelling, Nixet dan Cakna. Okay. Mungkin pertandingan ni tak dapat dijalankan, tidak penyertaannya kurang, berkemungkinan salah info. Salah info. Pertandingan ni apa dibuat dan macam mana nak buat. Macam aku jual kat pasar malam Ramadan biasalah, biasa pergi bazar Ramadan ni, cakap pun macam jual ikan bakar. Okay, Cikgu Zulfakar okey lah? Dengar suara saya? Wah, Abang handsome kena respon sikit. Bila tengok dalam kamera ni, kita pun nak cakap panjang pun sonok. Cikgu Liana okey lah? Kamera tak ada ke? Nampak ada butterfly ya? Okey, Cikgu Azamnya dah tengok tadi muka dia sekejap tadi. Okey. Wah, Cikgu Fatma berjalan-jalan di koridor sekolah. Okey ya. Jangan telah masuk longkang pula Cikgu Fatma. Saya risau tu, kena jaga kesihatan. Tengok depan nanti langgar tiang. Sebab saya selalu langgar tiang. Sekarang tiang langgar saya. Itu yang masalahnya. Tak dapat nak elak. Okey, kita tunggu lagi 3 minit lagi ya. Makin kurang pula, tadi 59, 61 jadi 59. Di manakah mereka dan keluarga mereka? Okey, Cikgu Ong okey ya? Cikgu Ong Wai Hung. Ni cikgu-cikgu muda ni. Duduk dekat perpustakaan mesti hebat. Belakang banyak buku tu. Boleh pinjam buat pinjaman lepas ni. Okey. Ada jemput puan je? Ada jemput puan? Tak ada, dia pun sibuk. Nampak dia macam fokus pada program lain ni. Program itu tu lah. Membaca 129 mesej. Kita unit akan selesai kan? Betul. Okey Cikgu Liana ada respon kamera dia rosak. Oh sian dia. Apa Cikgu nanti Cikgu cek kat Lazada yang murah sikit lah. Saya beli kat Lazada ni RM16 Cikgu. Cikgu Liana? Shopee lagi murah. Kalau tak dapat kamera tu, ambil handphone, buka app Android, lepas tu install, insyaAllah internet daripada laptop ke handphone boleh menjadi kamera. Mana? Ezra. Mana? Ezra. Ezra. Ya, Muhammad Cikgu Ezra. Yes. Nampak ini kejap lambaian daripada Cikgu ni Puan Azalinda. Puan Azalinda terkejut tengok Coach Azraf ada. Ezra. Sama Taranum. Okey, Ezra. Nampak tu Mika ada peminat. Pinjam marker pen merah. Kawan-kawan lama bila tengok kan. Cikgu Fatma pun minat juga. Jangan risau. Makin kecil pula. Jauh betul kamera cikgu ni. Dengar suara saya tak? Dengar. Saya takut jauh kamera tu suara saya tak sampai ke telinga. Jelas. Biasalah bila jenis suara-suara piramid ni boleh sampai, jangan risau. Okey, untuk tak memanjangkan masa sebab kita ada program pukul 11 ni membaca 10 minit. Kan betul tak? Jadi kita pendekkan semua tu untuk kita faham apa itu digital storytelling, Cakna dan Nixet. So saya akan sentuh digital storytelling dahulu. Semua okey
Okey kan? Semua dah angkat tangan tu. Cikgu Fida kalau dia angkat tangan saya lain macam. Sebab kenalan lama. Okey. Okey, sekarang ni cikgu kita sentuh digital storytelling. Okey, saya cuba buka slide dulu. Digital storytelling. Alright. Okey, sekarang saya share window. Okey. Nanti dia loading dulu. Lambat sikit ya, sebab kita internet di mana-mana. Okey, cikgu pun nampak muka cikgu juga. Okey, cikgu nampak tak perkataan ni? Jelas tak? Cuba bagi suara sebab cikgu bila saya buka slide ni Tak saya jelas. tak nampak cikgu. Tak jelas. Tak jelas. Jelas. Oh jelas. Lain macam lain pixel lain pixel. Dan saya 100-kan. Okey. Dapat cikgu? Dapat. Okey. Okey, digital storytelling. Maksudnya sekarang ni kita akan memilih murid untuk membuat kartun animasi. Durasi 5 minit maksimal, minimum 4 minit 30 saat. Jangan kurang daripada tu, tak nampak ganas. Okey, kita tengok maklumat pertandingan digital storytelling. Okey, siapa pula call ni? Ada orang nak masuk tak dapat. Okey. Bukan. Sekejap. Ada orang tak boleh masuk ke apa? Ada orang tak boleh masuk. Okey, faham. Tak maaf bila lambat sikit saya kadang buka slide ni bila kita pun present, kita juga jaga pintu. Inilah jadinya. Macam cerita Doraemon ni. Dia kena gunakan banyak komputer. Udah telefon lagi. Tak tahu Cikgu Chin Ling Kwang. Sekolah mana ya? Tekon lah. Hello cikgu. Cikgu, ada dengar suara saya? Tak ada. Dia call dengan Telegram. Lain macam. Saya pun picit dengan laptop tak bercakap terus. Tak tahu kenapa. Okey, kita teruskan kita digital storytelling. Okey, pertandingan digital storytelling pada tahun ini dianjurkan oleh Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia kerjasama JPN. Masya Allah. Apa pula yang call aku ni? Cek sabur. Cikgu ni tak boleh masuk pun. Tumpah kita ni. Kalau WhatsApp orang boleh call ni, inilah jadinya. Orang punya semangat nak bercakap dah kena potong pula. Tak maaf cikgu-cikgu ada masalah jiwa dan raga. Okey. Kita kembali. Sabar separuh daripada iman. Okey. Kita kembali ke jalan yang benar. Okey, yang ini ya. So pertandingan ini telah dijalankan bermula 2013 hingga ke 2020, menjangkau 8 tahun pelaksanaannya. Okey. So objektif dia adalah memberi pendedahan dan meningkatkan kemahiran murid dalam penghasilan bahan animasi kreatif, mencongkel bakat murid dalam membina dan menghasilkan bahan animasi kreatif, mewujudkan hubungan kerjasama antara murid dan guru dalam merancang, mengurus, mereka bentuk dan menghasilkan bahan animasi kreatif dan menggalakkan persaingan sehat dalam kalangan murid melalui pertandingan yang merangsang minda kritis dan kreatif. Nak cakap bahasa baku ni payah sikit. Okey. Pertandingan ni bermula 20 April dan mestilah dihantar sebelum 16 Julai. Okey, pada tahun ini tema dipilih adalah berdasarkan buku teks bagi menyokong lebih banyak bahan kreatif dan interaktif dihasilkan.
Okey, di sini ada soalan ke? Okey ya? Okey, kita terus. Kita terus kelayakan. Okey, terbuka kepada sekolah di bawah KPM. Setiap sekolah hanya diwakili satu penyertaan saja. Tapi tak apa. Kalau ada 2 tim, kita on aja. Maksimal kita buat 2 tim sebab kebanyakan digital storytelling ni bakat-bakat murid-murid yang kita nak ketengahkan tak ramai dalam Kinta Selatan. Macam SK Benedict Convent kejutan lah boleh hantar 2 tim, so kami terima. Okey, seterusnya setiap sekolah diwakili oleh kumpulan yang dianggotai oleh orang matematik. Kalau bercakap payah sikit ya. 3 orang murid dan 1 guru pembimbing. Setiap ahli kumpulan perlu diberi peranan tertentu, contoh penerbit, pengarah, juru audio, pereka grafik, penata muzik latar, suara latar watak dan sebagainya. Pihak penganjur berhak menolak penyertaan mana-mana kumpulan yang melebihi jumlah anggota yang dinyatakan. Jangan terlebih cikgu. So untuk kategori sekolah rendah daripada 7 tahun hingga 12 tahun, sekolah menengah 13 hingga 17 tahun. Okey, kita tengok tema dia. Untuk sekolah rendah, tema yang diambil dalam buku teks tahun 5. Manakala sekolah menengah akan diambil buku teks bahasa Melayu tingkatan 5. Walaupun dia darjah 1, darjah 2, darjah 3 peserta dia, tajuk tetap darjah 5. Untuk sekolah menengah, walaupun dia tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, dia kena buat juga tajuk yang diambil dalam tingkatan 5. Kalau dia ambil bahasa Melayu punya animasi, tapi kalau dia nak ambil English, dia kena ambil English, sama juga dia kena ambil dalam tajuk buku teks bahasa Inggeris darjah 5 dan buku teks tingkatan 5 bahasa Inggeris. Okey, penyataan akan dibatalkan sekiranya hasil karya yang dikemukakan tidak asli atau diplagiat. Plagiat ni macam copyright kan? Mungkin tu. Okey, peserta yang gagal mematuhi syarat pertandingan dan dibatalkan penyataan daripada pertandingan dan keputusan penjurian adalah muktamad. Okey, ni garis panduan ya. Garis masa. Garis masa. Sorry. Garis masa penghantaran hasilnya pada 20 April hingga 16 Julai. Di peringkat negeri Julai. Wakil negeri 23 Ogos hingga 27 Ogos. Pengumuman keputusan kebangsaan 2 September. Penilaian di peringkat kebangsaan 7 hingga 9 September. Okay, inilah syarat-syaratnya untuk digital storytelling. Yang pertama, mempunyai papan cerita storyboard. Okey, storyboard ni kiranya cikgu boleh buat lukisan dalam kertas A4, buat macam ada 8 kotak. Macam cerita pertama, gambar kedua ikut susunan cerita di dalam storyboard. Lukis orang lidi pun tak apa. Yang penting storyboard tu kena hantar sekali. Dia kena hantar sekali storyboard tu. Okey, cuma kemaskan saja. Walaupun tak pandai lukis, jadilah buat orang lidi kan. Yang penting kita ada storyboard sekali ya. Mempunyai bunyi latar sama dan adunan muzik, bunyi, voice, semua sekali kena ada lah. Sebab dia akan jadi lebih menarik. Kalau cerita kartun tak ada suara, tak best juga. Cerita kartun tak ada muzik, tak best juga. Best. Tayangan antara 3 hingga 5 minit. Kita ambil 4 minit ke atas lah. 4 minit 30 pun cantik lah. Jangan buat pendek sangat. 3 minit ni kira macam pendek. Kejap benar dia mau tengok. Okey, termasuk intro, montaj, penghargaan. Maksudnya pada mula video, pengakhiran video, mesti ada semua benda tu. Okey, karya mestilah asli, bukan tiruan . So, ini biasa. Okey.
Okey, ini kena ikut berdasarkan kurikulum KPM bersesuaian dengan penggunaan PNP, tidak menyentuh sensitiviti agama, perkauman, politik atau merendahkan martabat mana-mana komuniti dan kumpulan. Kalau karya dalam bahasa Melayu saja. Kalau bahasa Inggeris saja. Jangan campur macam rojak ada kejap-kejap cakap bahasa Inggeris, kejap-kejap cakap bahasa Melayu. Tak boleh. Okey, di sini teknik yang diterima secara tradisional, stop motion, komputer 2D, 3D dan era show NMT. Ini dia punya teknologi lah. Okey, ini yang akan dinilai yang dinilai ada 8: grafik, teknik animasi, grafik, jalan cerita, audio, finishing dia, dan mesti ada aspek wow factor. Tengok wow, hebatnya. Macam tu lah. Dan storyboard mesti dihantar papan cerita. Okey. Okey, cikgu-cikgu. Baru masuk. Baru masuk. Okey, yang cikgu-cikgu baru datang, sila tengok kehadiran dekat kawasan mesej dan masukkan kehadiran cikgu dalam Google Form Okey, cikgu. Dani tu dia buka apa? Ada baru masuk lagi. Dia kompor dia 2 orang je. Tu siapa sembang? Tapi 4 orang. Tahu di mana tu? Cikgu Zaki saya mute-kan takut ada suara masuk jangan merajuk pula Cikgu Zaki. Saya mute-kan, biasalah bila jadi admin dia boleh mute-kan. Boleh Cikgu Zaki angkat tangan sikit, good. Okey, boleh. Cantik. Okey. Untuk digital storytelling ni cikgu, kebanyakan yang masuk pada, kita ambillah sejarah kita pada yang pernah menyertai iaitu sekolah menengah SYS. Nampak Cikgu Ros tu dah pegang dagu dia, masa berat kepala nak bercakap kan. Saya faham. Okey, kita berkongsi pengalaman macam mana cikgu-cikgu ni memilih bakat murid yang sebenarnya dia pun sebenarnya tak tahu. Cikgu Ros mesti terkejut sebab dia punya pengalaman. Cikgu Ros, apa pengalaman cikgu? Boleh kita berkongsi tak macam mana cikgu mendapat bakat tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya setiap tahun sampai kan ke peringkat kebangsaan, tapi pelajar yang sama, pelajar tu memang berbakat. Saya sebagai cikgu hanya monitor. Lepas tu saya dividekan pelajar 3, ada dia 3 orang kan. Dividekan siapa bahagian sound, siapa bahagian buat storyboard, siapa yang animator. 3 orang tu yang ketua kumpulan tu dia memang terror melukis. So dia lah pegang bahagian animator. Okay, so yang dia panggil kawan 2 lagi tu, salah seorang tu dia tugaskan untuk buat storyboard lah. Tapi tahun 2018 tu penghantaran adalah secara by hand. Maksudnya storyboard lukis kat atas kertas A4, isi form semua secara by hand, lepas tu burn dalam CD. Dia punya story dia punya cerita tu hantar ke BTP. Jalan Tasik kan. Itu masa 2018. 2019 rasa macam hantar by hand juga, burn CD. 2020 barulah upload ke dalam Google Drive. Maksudnya storyboard tu masa 2020 tu, storyboard tu saya minta pelajar tu lukis at least satu kertas A4 tu ada 6 scene. Okay, 6 scene lukis, ataupun kalau dia rajin saya kata satu A4 tu satu scene. Capture, tangkap gambar, sekeping, then susun dalam video editor lah. Susun dalam video editor, intro tu letaklah nama sekolah apa dan sebagainya. Kemudian susun storyboard tu by scene. So dah benar render lah jadi satu movie untuk storyboard.
sebab kita nak upload ke dalam Google Drive. So kalau tak, dia orang kata cikgu tak boleh hantar ni. Saya kata tak cantik lah, saya kata storyboard tu hantar image by image, why not kita susun, kan, nampaklah proper sikit, macam tu lah. Okey, terima kasih Cikgu Ros. Okey, saya bukan nak juga berkongsi peserta daripada SMK Sultan Yusof tu sendiri, yang pelajar dia bernama Farhan. Sebenarnya saya yang nampak bakat dia suatu semayang tarawih waktu 2018. Dia menunjukkan, saya cikgu, saya ada YouTube cikgu, saya ada buat kartun. Dia tunjuk sewaktu solat tarawih di surau kampung saya, Desa Cangkat, Batu Gajah. Bila saya tengok dia punya kartun, ini boleh pergi jauh ni. Dan saya follow dengan dia, saya tak ajar dia, Cikgu Ros pun tak ajar dia, tetapi bakat dia dalam melukis kartun tu kita ketengahkan terus, sebab dia apa yang pandai buat. Cikgu tak pandai tak apa, cikgu kena cari budak-budak ni sebenarnya dalam golongan cikgu ni hebat budak-budak ni. Saya itu kebetulan saya tengok waktu di surau. Dan saya pun kontak Cikgu Ros, tolonglah ketengahkan budak ni, Farhan ni. Dan akhirnya dia dapat nombor 3 kebangsaan. Dan waktu tingkatan 5 di akhir dia SPM tu, dapatlah dia sijil yang sangat-sangat berkualiti lah. Daripada peringkat negeri dia dapat sijil, dan peringkat kebangsaan dia dapat sijil. Satu kejutan lah. Jadi bermakna cikgu jangan fikirkan, takkan macam mana saya nak ajar animate. Sebenarnya budak-budak di kalangan cikgu ni hebat. Memang sewaktu saya dulu jadi cikgu dulu di sekolah besar, ada juga sekolah yang besar mempunyai 2,000 pelajar, tapi 2,000 pelajar tu berkemungkinan kemahiran kita sebagai cikgu untuk mencokil bakat-bakat ni tak ada. Kita tak nampak cara macam mana budak ni tahu macam mana budak ni tahu kan. Jadi kita cuba berkongsi pula kepada cikgu daripada SK Benedict Convent. Cikgu Madevan mana? Cikgu Madevan daripada SK Benedict Convent yang telah menghantar digital storytelling, tiba-tiba 2 tim. Cikgu boleh bayang tak, sekolah budak perempuan sekolah rendah ada 2 tim yang boleh buat kartun. Salah satunya adalah anak saya lah. Anak saya pun terlibat dalam tu lah. Saya tengok sebenarnya bakat dia juga. Saya tengok anak saya ni pandai juga buat kartun. Jadi saya kata dengan Cikgu Mavendel, masuklah anak saya dan buat tim. Satu tim mula-mula saya cakap. Lepas tu bila kawan dia nampak ada grup yang buat kartun tu, dia pun nak join. Bermakna dia hantar 2 tim. So bukannya cikgu tu yang mengajar, tetapi sewaktu mungkin di waktu pandemik COVID ni dekat rumah, diorang ni selain diorang ada, kebanyakan kita dengar budak-budak ni main PUBG, Mobile Legend, apa semua, ada juga yang menghabiskan masa untuk membuat kartun dan menjadi YouTuber secara tak langsung. Jadi cikgu bertanyalah, cikgu open, cikgu cerita, siapa yang pandai buat kartun, cikgu ketengahkan. Kan? Jika tak ada, tak apa. Sekurang-kurangnya cikgu faham apa itu digital storytelling. Sebagai contoh, ada tak cikgu daripada SMK Methodist SES? Cikgu Guna? Anybody home? Cikgu Guna? Are you there? Cikgu Guna? Are you there? Ada mic ke, ada kamera ke? Tak ada. Cikgu Guna tak masuk lagi ni. Tak tahu ke mana dia. Okey. Tapi dia ada hantar satu tim. Dia hantar satu tim digital storytelling. Pada asalnya, dia ingat digital storytelling nama dia Cakna. Dia ingat macam Cakna. Dia kata Cakna bukan kartun ke? Dia sudah salah faham. Jadi dia bawalah budak-budak ni masuk Cakna. Rupanya budak-budak ni bakat buat kartun. Animation ni dia orang pandai. Jadi mengubahlah daripada, kalau cikgu perasan dalam mesej dia, mesej kita punya dalam GPICT, mula-mula
SMK Methodist SCS dia masuk Cakna. Kemudian dia padam, dia masuk digital storytelling sebab anak muridnya pakar membuat animation. Sebab dia ingat Cakna tu animation. So bermakna dengan ada taklimat ini cikgu faham apa itu digital storytelling. Okey? Untuk penyediaan video cikgu, pengalaman saya elakkan daripada sewaktu cikgu budak-budak atau suara bercakap, muzik kuat. Kalau nak ada muzik pun, biar muzik tu perlahan daripada suara supaya suara tu yang dapat didengari info dia. Faham ya cikgu? Jangan muzik tu kuat. Bila muzik tu kuat, masalah lah. Juri tak boleh nak nilai. Alamak, ni suara muzik kuat sangat lah. Apa budak-budak ni cakap? Jadi kartun yang dia buat tu suara dia kena padu, muzik dia kena perlahan. Suatu kalau kartun tu tak bercakap, boleh muzik tu kuat balik. Tu dia teknik dia. Pertama cikgu buatlah satu montaj, mengeluarkan logo sekolah cikgu. Lepas tu terus pada cerita kartun tu sendiri dan penghargaan siapa yang terlibat dalam membuat animasi tersebut. Dapat cikgu? Jelas tak cikgu? Suara saya keluar ni macam nak keluar tekak bercakap. Saya tak tahu suara saya sampai ke tak sampai. Okey cikgu. Ada soalan tak dengan digital storytelling? Boleh cikgu? Siapa yang sekolah-sekolah yang berminat digital storytelling? Walaupun kita dah masuk ni dah ada 4 penyertaan, tapi kita open juga. Mungkin ada bakat-bakat yang terpendam dan tenggelam yang cikgu nak timbulkan, kan? Dan cikgu bukannya, jangan cakap cikgu bertanggungjawab. Tidak cikgu, cikgu mestilah kolaborasi dengan ketua panitia bahasa Inggeris ke, sebab kalau budak-budak ni ambil buku teks bahasa Melayu, kita bergabung dengan cikgu-cikgu bahasa Melayu untuk menilai bahasa yang digunakan. Kita gabung dengan panitia bahasa Inggeris, macam Cikgu Fida kan, dia memang padu dalam bahasa Inggerisnya kan. Waktu zaman Nixet dulu dia memang dengar betul-betul sehingga kan pengeditan berlaku demi banyak kali. Kita betulkan video lagi sehinggalah luar biasa nanti kita cerita pasal SMK Benedict Convent dengan sentuhan Cikgu Fida. Dia punya bantuan untuk membetulkan bahasa murid-murid apabila bercakap. Kalau saya ajar bahasa Inggeris, saya tak tahulah jadi apa. Dia ala-ala negro pula kan, tak nak kan. Jadi bagilah orang yang pakar. Macam bahasa Melayu juga, kadang-kadang perkataan tu yang menyebabkan video tu ditolak markah. Kadang-kadang kita tak tahu apa yang dengar tu dia nak suara bahasa pasar ke, tiba-tiba kartun cakap ate, mike, tak tahu kan. Biar dia punya bahasa tu jelas. Walaupun bunyi dia macam lawak tapi jelas benda tu sampai. Okey, cikgu daripada SMK Methodist SCS ada masuk ke? Cikgu Guna? Saya nampak muka Cikgu Reza. Cikgu Reza, sahabat saya tu. Lain macam wallpaper kat belakang tu itu wallpaper belakang tu awan-awan okey, patutlah sejuk nampak mukanya. Okey. Cikgu Madevon ada? SK Benedict Convent, sekolah rendah. Nak berkongsi pengalaman orang tu tak adalah pula. Tapi dia dah masuk. No problem lah, nak macam mana. Tapi saya akan buat taklimat khas untuk yang betul-betul masuk. Kita untuk digital storytelling pada cikgu-cikgu sekolah rendah dan sekolah menengah ini, jika ada anak murid yang ada bakat, cikgu boleh menghubungi saya untuk bantuan apa-apa tentang editan itu. Ada masalah ke apa, kita boleh ber-Google Meet atau bersemuka kalau kita ada kebenaran.
saya akan turun ke sekolah cikgu, saya akan bantu cikgu. Kita bukan nak kuantiti tapi kita nak kualiti. Sebab kita punya Kinta Selatan ni ada ranking digital storytelling ni tertinggi nombor 3 kebangsaan. So kita kena jaga benda-benda ni So KPI kita sebenarnya tinggi. Sangat-sangat tinggi. So jadi kita kena hasilkan satu tim yang solid, yang padu lah. So ada kat sini yang sekolah rasa-rasanya boleh menghasilkan tim digital storytelling yang lain? Cikgu apa yang kata Cikgu Rahmat ni, Cikgu Rahmat tadi Ezra. Cikgu Ezra? Oh, Cikgu Ezra. Cikgu Ezra. Oh, dia dah tutup. Dia ni ke mana pula ni? Cikgu buka. Saya punya mungkin internet dia tak nampak. Cikgu Ezra, ada nampak tak bakat dekat sekolah SK Kampung Sri Rahmat? Sri Rahmat Sri Rahmat. Belum lagi. Baru nak tengok-tengok lagi. Okey. Kena beli scanner lah. Nak try test scan je nak. Scan kat dahi diorang boleh buat kartun ke tak? Okay, masih ada. Yang pandai melukis ada. Ada. Yang pandai melukis ada. Yang padu. Cikgu Padma dekat SKJT Kinta Valley? Ada bakat tak murid-murid di sana? Mana Cikgu Padma? Ada. Ada? Belum ada lagi. Belum ada lagi. Oh, Tahun depan kita baru cuba. Belum jumpa lagi Tak ada masalah, tak apa, kita cuba cari juga. Daripada sekolah menengah yang lain, ada tak murid-murid yang berbakat selain daripada SMK Tiwa, SMK Benedict Convent? Tak apa, dia dah mungkin dia ada fokus dia. SMK Methodist SCS, selain daripada tu, ada yang boleh ke? Assalamualaikum. Ya saya. Assalamualaikum. Selamat pagi saya dari SK Tolska. Okey. Baik, mungkin bagi saya baru ataupun mungkin terlepas pandang benda selama ni macam yang Puan Ros cakap tadi kan. Satu mungkin kita tak sedar yang anak-anak murid ni mungkin ada macam Cik Faizal cakap tadi. Saya nak tahu apa ni beza Cakna dengan DST ni, digital storytelling. Kemudian dia punya DST ni, adakah dia memang berdasarkan lukisan ke atau yalah setelah lukisan tu kita buat di video kan? Yang saya faham tadi itulah. Okey. Kemudian yang kedua, kalau boleh ada bagi contoh ke upload video contoh hasil yang lepas-lepas. Okey, itu saja ya Ustaz. Okey. Cikgu Hafiz sekolah rendah SK Tolska. Tolska. Okey. Saya boleh jawab soalan tu yang dengan jelas Okey, tentang Cakna itu untuk sekolah menengah saja, tingkatan 4, tingkatan 5. So dia tak berkait rapat dengan sekolah rendah sebab dia memang live untuk sekolah menengah saja. So sekolah rendah fokus di digital storytelling. Untuk digital storytelling, dia banyak skill. Dalam handphone pun banyak app yang boleh buat kartun. Ada setengah sekolah dia buat animasi menggunakan objek maujud. Dia ambil kotak, dia letak muka, dia tangkap gambar. Dia tangkap gambar banyak kali, lepas tu dia masuk dalam Filmora, dia berjalan. Tapi adakah dia benda macam tu boleh tak membuat sesuatu benda yang sangat-sangat menarik? Kalau nanti saya akan postkan dalam grup nanti, digital storytelling peringkat kebangsaan. Kalau cikgu tengok nilai dalam diri cikgu, macam mana boleh menang? Itu mesti ayat tu mesti keluar. Tapi pandangan juri macam tu. Yang Johan untuk sekolah rendah, saya rasa sekolah daripada Sabah rasanya. Cikgu Ros betul kan? Kalau tak salah saya. Cikgu Ros tak tengok? Tak ingat. Tak ingat lah. Tak ingat. Saya rasa daripada Sabah. Saya ingat yang 2019 saya ingat sekolah rendah tu daripada Teluk Intan. Teluk Intan. Tapi tu 2019. Yang kebangsaan tu daripada Sabah, dia guna tali. Dia tangkap gambar, dia ikat patung tu, dia ambil video guna tali. Dia tarik pergi ke rumah sini. Dia tarik pergi rumah sini.
dalam hati kita lebih baik daripada kita buat yang dirancang. Apa yang kita tengok, sepatutnya bila kita nilai, patutnya kalau sekolah rendah SMK Sultan Yusof tu boleh johan sebenarnya. Sebab kartun dia asli. Kartun dia sangat asli, tulisan dia sangat asli dan rezeki tak menyebelahi SMK Sultan Yusof. Betul tak Cikgu Rosa? Ya kot. Bagi saya lah, sebagai saya punya pandangan saya, memang sepatutnya kami semua terkejut sebenarnya dapat nombor 3. Kami semua terkejut dekat Perak ni, geng-geng SSTP. Kenapa nombor 3? Tapi mungkin rezeki tak menyelebahi kita. Itu aja. Tetapi kita cuba yang terbaik lah. Hasil kita punya pengalaman, kita kena hasilkan benda-benda tersebut untuk kita dapatkan satu kualiti yang baik. Macam Cikgu Hafiz tanya tadi, apa yang app kita gunakan. Hari tu kita cakap dengan Cikgu Ros. Cikgu Ros, Farhan gunakan app apa? Apa yang saya post dalam grup tu, apa FIPA Clip. Apa dia? FIPA Clip maksudnya apps dekat dalam install dalam telefon. Klik tu lah. Dia ada bunyi klik. FIPA Clip. Cikgu Ros ada pergi tak kita buat bengkel dekat BTPN dulu? Ada. Kita guna apa lah? Pensel 2D. Ya, masa tu guna software pensel 2D. Pensel 2D. Cikgu Hafiz, cuba explore pensel 2D. Cikgu Hafiz, jelas tak dengar? Cikgu Hafiz. Baik, dengar. Apa ni, jadi dia boleh juga kita gunakan benda maujud macam cakap tadi kan. Macam power tune ada disebut elakkan. Sebab power tune dia bukan asli, sebab mereka dah create benda tu dah wujud. Muka yang tu telah di copyright banyak kali. Kalau tak, jadi Jabal, tak, apa ni, macam benda-benda maujud yang kita gunakan boleh. Tak semestinya karikatur, kartun. Yes. Jadi karikatur pun boleh jugalah. Boleh juga, no problem. Kan? Macam mana nak gerak, cuba fikir macam mana nak gerakkan, macam mana nak masukkan suara. Itu yang okay. Dapat juga Hafiz? Okay, clear. Terbaik. Okay, untuk detail storytelling, ada tak soalan sebelum saya nak masuk Cakna dan Nitset? Nampaknya jelas. Okay, saya dengan izin dah, tak apa. Untuk sekolah rendah bolehlah beransur sebab Cakna dan Nitset adalah untuk sekolah menengah saja. Okay, Cikgu Nakiu pun boleh bergerak, boleh Okay, terima kasih kerana join untuk digital storytelling bagi sekolah rendah. Terima kasih. Kalau apa-apa masalah, khabar teman. InsyaAllah teman tolong. Kita boleh PM tepi. Sekolah menengah tunggu jangan keluar dulu. Okay, terima kasih tuan. Okay, terima kasih tuan. Sama. Terima kasih tuan Faizal. Okay, sama. Bersuara macu, macam. Okay, terima kasih tuan. Okay, sama. Okay, cikgu-cikgu sekolah rendah boleh jalankan tugas seperti biasa. Tinggal sekolah menengah saja, 15 buah sekolah. Sekolah rendah, tapi kalau ada sekolah rendah yang free ke, nak join no problem, tak ada masalah. Tapi saya rasa cikgu-cikgu semua yang sekolah rendah ada tugasan lain kan. Okey, tanpa membuang masa, macam nak menganugerahkan ni. Okey, kita sentuh kepada Cakna. Sebenarnya Cakna dan Nitset adalah satu program yang sebenarnya sama. Tapi bezanya ialah Cakna bahasa Melayu, Cakna hanya 2 peserta, Cakna hanya tingkatan 4 dan 5. Jelas cikgu? Untuk Nitset,
adalah totally bahasa Inggeris. Peserta 4 peserta, dan juga kedua-dua belah yang sama adalah menghasilkan video pada pusingan pertama. Dapat cikgu? Pusingan pertama adalah penghasilan video. Okey. Ada soalan lain ya? Yang tak faham dengan Cak Na? Okey, semua dah dapat tak tajuk Cak Na? Siapa yang tak dapat tajuk Cak Na lagi? Tema dia yang nak buat video? Cikgu semua dah dapat kan? Tajuk bagi Cak Na. Okey, kita tak apa, kita tengok dekat dalam website Cak Na dulu kita terangkan. Sebab untuk digital storytelling, untuk NITSET sebenarnya belum bermula lagi, tetapi kita bermula dengan tim. Kita hasilkan tim dulu. Macam Cikgu Fida ni pernah membawa tim NITSET, jadi dia ada pengalaman dan dia pun ada sinambungan tim dia daripada tahun ke setahun. Sebab dia selalu masuk. Sebab saya dulu nak menguruskan banyak sekolah tak begitu pandai sangatlah. Tapi bila saya fokus pada satu sekolah saja, boleh saya tolong dia sehinggalah mereka berjaya. Okey? Tapi kali ni kita open kepada semua sekolah menengah, bagi mereka memberi peluang kepada murid-murid mendapat sijil negeri dan kebangsaan. Okey? So, saya nak sharekan dalam present. Okey, cikgu nampak tak Cak Na ni? Nampak skrin okey ya? Respon sikit tentang skrin. Keluarkan suara sebab saya tak nampak muka. Bagi respon tentang skrin seorang. Okey, nampak. Alhamdulillah. Oh, nak dengar sokongan tu lambat benar. Okey. Lagi bagi respon cepat cikgu Zul. Lagi cepat bagi respon, lagi boleh benda ni kita boleh habiskan. Okey, ni Cak Na ni dianjurkan oleh Badan Sumber dan Teknologi Pendidikan juga. Okey, tema Cak Na pada tahun ini adalah etika cyber. Okey, yang paling penting, yang tajuk penuh dia ialah ada di bawah. Okey, kelayakan untuk Cak Na tingkatan 4, tingkatan 5 kecuali SBP. Oh lama. Dalam grup ni ada SBP ke? Kat sini ada integrasi Goping ke? Ada. Ada. Okey, saya minta maaf untuk Cikgu Zaki ya. Okey. SBP dia tak bagi masuk pula. Okey, tak apa. Cikgu jangan merajuk pula, sedih pula. Tak apa. Cikgu boleh keluar kalau cikgu nak dengar kan, cikgu nak on. Nak join. Telah. Okey. Masih cikgu ya? Okey, sama. Tiba keluar pula SBP tak boleh. Sian mereka. Tapi tak apalah. Okey, asrama penuh kecuali diorang tak boleh masuk sebab sekolah ni mempunyai 80% tinggal di asrama. Beza dia buat apa? Lagi bagus kan? Tak tahulah. Okey, garis masa pertandingan Cak Na, penghantaran video pada 1 April hingga 30 Julai peringkat negeri, 2 Ogos sampai 5 Ogos wakil negeri, 8 Ogos kebangsaan dan pertandingan kebangsaan pada 11 Ogos hingga 12 Ogos. Okey. Pertandingan menggunakan bahasa Melayu yang padu Bahasa Melayu diorang tak boleh pasar-pasar. Dia mesti padu. Pertandingan ini adalah dalam bentuk kumpulan
diwakili oleh 2 peserta setiap sekolah. Okey, ini adalah tajuk penuh dia. Prinsip rukun negara yang kelima ialah kesopanan dan kesusilaan sangat berkait rapat dengan 3 komponen iaitu etika, pengetahuan kesedaran sebagai seorang warga cyber yang bertanggungjawab. Bagaimana 3 komponen ini berperanan dalam merealisasikan etika cyber yang positif. Okey? Peserta yang menyertai wajib memuat turun video tidak lebih daripada 3 minit cikgu. Tak lama cikgu, 3 minit je. Jangan 1 minit lah, sebaik-baiknya dekat-dekat 3 minit tu okey lah. Okey cikgu, video perlu dihantar melalui aplikasi Flipgrips menggunakan join code mengikut negeri masing-masing. Nanti kita akan uruskan ini. Penyataan tanpa pautan aplikasi Flipgrid dinyatakan terbatal secara automatik. Uish. Aplikasi Flipgrid. Borang penyataan diisi sebelum 30 Jun. Flipgrid. Okey, cikgu tahu tak apa itu Flipgrid kat sini? Cikgu ada tak tahu apa itu Flipgrid? Kalau tak ada, saya akan cuba refer kepada SSTP lah. Bagaimana penghantaran secara Flipgrid? Boleh cikgu Saya pun tak begitu pasti lah. Okey? Ini adalah soalan dia punya tema pada tahun ni. Okey, penilaian strategi bahasa, intonasi, gaya, teknologi TMK. Okey, ini hadiah-hadiah untuk peringkat kebangsaan. Tempat pertama 2,000 trofi sijil, tempat kedua 1,000 trofi sijil, tempat ketiga 500 trofi sijil dan sagawati RM50 dan sijil. Okey cikgu. Okey, tentang Cakna cikgu. Siapa ada masalah tentang Cakna? Setakat ni SMK Tiwa. Di mana SMK Tiwa? Ya, saya. Okey, Cikgu Azmiah. Macam mana sekarang pasukan yang akan dihantar? Okey ke tak okey? Okey setakat ni. Setakat ni jelasnya macam mana? Okey cikgu. Saya nak berkongsi pengalaman cikgu untuk membuat video tu cikgu. Okey, cikgu pastikan cikgu Azmiah. Cikgu ambil video pakai apa? Video cam ke, handphone ke, apa ke? Belum fikir lagi nak ni ambil pakai. Oh, ya ke? Mungkin ada peruntukan beli video cam kot? Ada? Bukan? PPD boleh bagikan ke? Terbatuk saya. Dah tanya. Setakat ni peruntukan tak ada lagi. Banyak habis kepada vaksin. Okey. Cikgu rasa nak pakai apa? Kami ada video cam kat sekolah. Boleh pinjam. Okey, alhamdulillah. Okey, video cam no problem. Cuma kalau pakai handphone, sila gunakan dalam bentuk landscape. Landscape, jangan menegak. Bila kita menegak, kiri dan kanan gambar akan menjadi hitam. Jadi kita kena landscapekan. Nombor 2, cikgu pastikan cahaya sewaktu penggambaran mesti cukup dan jangan membelakangkan cahaya. Contohnya budak tu berada pada tingkap, kita dalam kelas. Cahaya yang datang daripada luar menyebabkan video tu menjadi gelap. Yang ketiga, cikgu pastikan kiri dan kanan mungkin kawasan cikgu tidak ada gangguan bunyi. Kan? Bila cikgu buat contoh di dalam kelas, sebelah kelas ada murid yang sedang belajar, tiba-tiba diorang pun buat kuis ke bising-bising-bising, bermakna takut perkataan yang dikeluarkan tidak jelas. Dapat cikgu?
Kalau cikgu nak masukkan muzik tu haruslah perlahan dan untuk menjelaskan suara yang digunakan. Okey. Cikgu rasa macam Cikgu Azmiah, cikgu akan buat video menggunakan apa? Editing. Editing apa yang digunakan? Adakah cikgu menggunakan Filmora? Adakah cikgu menggunakan KineMaster? Dan adakah cikgu menggunakan Sony Vegas atau dan sebaliknya? Itu software dia saya tak fikirkan lagi, tapi itu antara-antaranya lah yang Cik Faizal sebutkan tu. Okey. Memang ada banyak kan dia punya video editing dia. Cuma kepakaran tu kita nak tahu kan. Macam saya, pemberatan saya pada Filmora 9. Saya menggunakan Filmora 9, tetapi saya menggunakan montas menggunakan Sony Vegas. Sony Vegas. Untuk penghasilan gambar contohnya macam budak tersebut, murid tersebut membuat persembahan, tiba-tiba dia nak keluarkan slide. Tapi cikgu nak buat dia buat macam dalam TV kan. Jadi gambar-gambar tu kadang-kadang cikgu menggunakan PowerPoint. Benda-benda tu cikgu kena mixkan lah untuk menghasilkan video tu jelas paparan dia. Apa yang dia cakap, benda tu keluar di tepi kiri kanan ke, dia terbang bawah ketiak, dia keluar ke. Itu cikgu punya kreativiti. Okey? Kita boleh juga berkongsi pengalaman bersama dengan SMK Benedict Convent. Sebab saya, terus terang saya kata, sewaktu saya menjadi pegawai PKG, saya menolong penggambaran Benedict Convent 100% bahagian video dan editing, dan hasilnya luar biasalah. Cikgu Fida boleh kongsikan pengalaman cikgu dalam pengambilan video? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Boleh dengar? Saya berada di bilik guru sekarang, jadi ada gangguan bunyi sikit lah. Okay, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Muhammad Faizal kerana memang telah bantu SMK Benedict Convent 100% untuk penyertaan NICSAT pada tahun 2019. Okay, tapi saya juga rasa macam saya nak minta maaf lah kerana sebagai seorang guru BI, saya tak mahir sangat bahagian ICT ni. Jadi dengan bantuan Encik Muhammad Faizal memang kita berjaya menghasilkan video yang baik dan menang di peringkat negeri lah untuk naik Johan. Okay, sebelum ini sebenarnya surat banyak terima, sekolah banyak terima surat NICSAT. Saya pernah tengoklah surat ni dah bertahun-tahun. Kemudian pada tahun 2017 barulah pertama kali surat ni sampai ke meja saya. Jadi saya tak ada choice. Saya kena juga terima cabaran untuk NICSAT walaupun saya bukan cikgu ICT. Jadi saya telah kumpulkan satu tim sekolah dan kita cuba jayalah, trial and error lah. Pada tahun itu 2017 saya tak tahu apa-apa pun tentang NICSAT sebab memang tak ada apa-apa taklimat diberi berkaitan dengan NICSAT ini. Kemudian pada tahun 2018 kita cuba lagi. Pada kali ini Negeri Perak telah mengadakan satu taklimat, dipanggil semua murid. Pada waktu itulah kita cuba juga untuk masuk dan biasalah cikgu banyak bergantung kepada murid. Waktu itulah nampaklah video ni guna handphone, dalam keadaan bukan landscape. Jadi banyak gangguan bunyi, cahaya tak cukup, semua serba-serbi huru-hara lah. Tapi masih lagi ada tempat. Kemudian apabila Encik Muhammad Faizal tengok video kami yang apa-apa tu, kemudian datanglah simpati Encik Muhammad Faizal dan juga Encik Mio. Waktu tu mereka PKG untuk bantu sekolah St. Bernadette ini 100%. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak lah kerana sudi membantu kami. Terima kasih banyak-banyak Encik Faizal. Terima kasih Cikgu Fida. Sebab waktu tu memang satu-satunya sekolah yang masuk di Kita Selatan. Saya pernah open dekat SMK SYS untuk saya bantu. Tetapi bila berlakunya COVID ni,
Dua-dua sekolah tak jalan. Tahun lepas kan rasanya. Cikgu Ros ingat tak? Cikgu Ros ingat tak? Saya datang. Oh, Cikgu Ros, Cikgu Mona ke Cikgu Ros yang nguruskan NICSET untuk SYS? Saya rasa Cikgu Mona. Cikgu Mona pada waktu tu. Cikgu Ros tak buka speaker, mulut je kumat kamit. Sorry. Untuk NICSET dengan Cak Na ni form 4, form 5 kan. Jadi bukan saya lah handle, saya tak ajar form 4, form 5. So yang akan handle adalah Cikgu Mona. Jadi dia tengah marking paper. Jadi nanti video ni akan ada video kan. So saya akan follow dia. Dia yang akan uruskan. Jadi untuk NICSET sebenarnya daripada dia tak sama dengan Cak Na. Dia kalau Cak Na tingkatan 4, tingkatan 5. Kalau NICSET dari form 1 sampai form 5 boleh masuk semua. Tapi Inggeris dia kena padu lah. Jadi cikgu kena bagi Cak Na, dia hanya seorang yang present. Kedua-duanya sama jangan berbentuk pidato, jangan berbentuk syarahan. Tapi budak-budak ni berpotensi sebenarnya. Berpotensi untuk diketengahkan. Dia berbentuk ceramah atau membaca berita. Dia macam memberitahu keburukan dan kebaikan. Jangan berbentuk berpidato. Cikgu faham Macam mana pidato dengan syarahan punya konsep? Macam perbahasan pun bukan. Kalau itu akan mengurangkan lagi markah mereka. Seperti mana yang Benedict Convent tak ada kami polis lah dalam seorang tu memang debate, memang pidato kan Cikgu Fida? Debate kan. So kita asah dia supaya jangan terbawa-bawa. Betul kan Cikgu Fida? Ya. Dia jangan terbawa-bawa watak perbahasan tu. Jadi bila diorang hasilkan video tu unsur-unsur pidato dan syarahan tu tak ada, bermakna dia punya kualiti apa yang mereka nak, syarat yang mereka nak tu menepati. Itu yang penting sekali. Cikgu kena tahu Cak Na dan NICSET, pusingan pertama memang video. Pusingan kedua dia akan bersemuka. Untuk Cak Na, dia akan macam contoh dia 2 orang, dia akan naik terus atas pentas kan, dan dia present menggunakan PowerPoint secara bersemuka untuk pusingan kedua. Tetapi untuk NICSET, dia macam bentuk perbahasan. Dia akan berlawan di antara 2 sekolah, 4 sekolah terbaik akan masuk negeri dan mereka akan bertanding dengan hujah-hujah seperti perbahasan tetapi penyampaian seperti ceramah dan pembaca berita. Macam 9 ni. Okey, cikgu jelas cikgu? Mungkin sekolah menengah sebenarnya ramai bakat yang pandai bersyarahan, pandai berpidato, pandai apa lagi pidato, syarahan, perbahasan kan. Budak-budak ni mempunyai daya ingatan yang sangat-sangat tinggi. Jadi kita ketengahkan tetapi berkonsepkan ceramah dan ataupun pembaca berita pula untuk menerangkan tajuk yang dipertandingkan. Bagi yang berminat untuk NICSET, nanti saya akan follow up dia punya tarikh pertandingan Cikgu Fida. Dia masih lagi belum bermula, tetapi semangat untuk menghasilkan tim tu kita buat awal. Jadi saya taklah tercari-cari selepas ni bila NICSET start, dah ada dah. Confirm dah ada. Mungkin ada yang guru-guru lain pula nak masuk. Seperti SMK Tiwa pun, sebenarnya Tiwa hantar NICSET sekali kan? Ke digital storytelling? Cak Na setakat ni Cak Na dengan digital storytelling. Lepas tu NICSET ni pun saya akan bincang dengan Cikgu BI. Cantik. Ini nampak pengurusan dia luar biasa. Inilah gabungan antara panitia bahasa Inggeris, bahasa Melayu untuk menghasilkan tim-tim macam ni. Dan
pertandingan yang macam ni lah sesuai sewaktu kita diserang COVID macam ni kan. Kita PKP macam ni kan. Kalau ikutkan sijil-sijil datang daripada sukan bola jaring, bola sepak and apa-apa yang benda-benda tu semua tidak dipertandingkan lagi untuk PKP ni. Jadi yang ini saja yang boleh memberikan sijil kepada anak-anak murid kita yang hebat ni lah kan. Mana lagi, apa lagi pertandingan yang kita nak tolong mereka kan. Dan kita sebagai cikgu pun tahu sijil itu membantu mereka untuk melanjutkan pelajaran mereka. Betul tak cikgu? Kan? Jadi inilah pertandingan yang saya rasa sesuai lah bagi golongan-golongan murid-murid yang hebat-hebat ni kita ketengahkan. Okey. Cikgu-cikgu, jika cikgu ada dan sekolah cikgu ada masalah kepakaran dalam penghasilan video, pengeditan, kalau cikgu dah boleh menghasilkan video, kita akan berbincang tentang kualiti video tu cikgu. Lepas kita dah bincangkan, kita nampak apa yang patut kita tambah, apa yang kita buat, apa semua tu, baru kita boleh hantar yang terbaik. Untuk Benedict Convent yang risau, Cikgu Fida, saya dah lama bekerjasama bersama dengan dia, makan bersama kan, duduk semeja dekat kantin kan. Memang Cikgu Fida ni menjaga kebajikan perut saya sehingga saya menjadi PJK, perut jalan ke depan kan. Jadi saya berterima kasih juga Cikgu Fida menjaga perut saya dan hati saya dalam perjalanan kerjasama kita sehinggalah murid-murid tu berjaya. Walaupun sebab jugalah waktu di BTPN diorang dapat hadiah tu, saya tengok diorang naik atas pentas tu kan. Macam itulah satu hadiah kan, hadiah kejayaan yang kita tak dapat dicerita dengan kata-kata lah kan. Kita punya kenangan manis kita. Sama juga dengan Cikgu Ros yang membawakan pasukan digital storytelling ke peringkat kebangsaan juga memberi satu kenangan manis lah kepada Kinta Selatan tu sendiri. Okey, ada tak sebarang masalah pada cikgu-cikgu untuk menghasilkan tim? Kepada, saya boleh sebutlah nama-nama cikgu ni. Cikgu Ashwin. Cikgu Ashwin ada di sini? Ya, ada tuan. Ada pasukan ke? Belum lagi. Sebenarnya saya baru lagi ke sekolah ni. Kena tanya guru-guru sebelum ni ada apa-apa tak pasal benda ni. Cantik. Usahakan ya cikgu demi anak kita. Kemajadian. Okey, Cikgu Chong Alicia. Cikgu Chong Alicia, Cikgu Alicia ada di sini? Ada. Macam mana dengan sekolah cikgu? Cikgu sekolah mana? SJKC Jeram. SJKC Jeram. SJKC. Bukan sekolah rendah. Cikgu. Sekolah rendah cikgu. Cikgu hanya masuk pertandingan digital storytelling saja. So saya tak perlu Google ni sekarang. Cara dengan Niset tak payah hantar sebab mereka tak cukup umur lagi. Okey. Jadi cikgu nanti cikgu cari anak murid untuk digital storytelling, okey cikgu? Okey. Terima kasih. Cikgu lambat masuk kan? Ya. Tak apa. Nanti cikgu cari tu digital storytelling punya murid dia. Okey cikgu? Okey. Cikgu Kevin. Cikgu Kevin kita mana? Cikgu Kevin masih dalam kereta lagi, gambar dalam kereta. Gambar dalam kereta, orang bukan dalam kereta. Cikgu Kevin Yukuan kan? Cikgu Kevin, are you here? Are you here pula? Dengar suara saya? Nak cakap orang putih lain pula punya. Dengan Cikgu Fida nanti komen saya punya bahasa Inggeris kan. Okey Cikgu Kevin. Macam mana sekolah cikgu? Suara tak keluar lagi cikgu. Saya nampak mata dan cermin cikgu je. Speaker tak keluar, mic tak kena. Adakah mic anda termasuk dalam cawan ke air? Tak ada. Tak dengar suara. Sebut test 1 2 3 test 1. Tak ada. Okey, dengar tak? Okey. Nanti saya cuba panjangkan kepada pelajar tingkatan 5 dan tengok ada yang
berkemampuan tak mau pergi tangkap video lah. Oh, okey ya, tangkap video lah, jangan tangkap nyamuk ah. Tangkap video. Tapi cikgu nampak berat pada pertandingan mana cikgu? Cakna ke Nixet? Dia lebih kepada Cakna lah saya rasa. Oh, okey, nampak ada tim nampak ni. Nampak muka cikgu pun dah nampak tim kat dahi. Okey, tak apa. Nanti saya tengok bagaimana. Okey, thank you. Okey, thank you Cikgu Kevin. Okey, seterusnya Cikgu Lee. Cikgu Lee mana Cikgu Lee? Cikgu Lee Keciang. Susah kalau cikgu saya nak cakap nama cikgu cikgu Cina payah saya nak sebut, tergigit lidah saya. Cikgu Lee, are you there? Cikgu Lee masih pergi toilet kan? Cikgu Lee, anybody home? Cikgu Lee. Alamak. Sial Cikgu Lee tak boleh bersuara dia. Okey, tak apa, kita kalau Cikgu Lee kita teruskan Cikgu Adib. Cikgu Adib ada? Cikgu Muhammad Adib bin Jauhari. Jauhuri. Cikgu Adib yang bersongkok gambarnya. Anybody home? Ayo. Dia kata saya kena buka macam Cikgu Azmiah dia ada. Saya semangat cakap, ada seorang yang buka kamera senang, ada keberadaan. Kalau ada buka kamera ni senang. Saya nak tengok ada ke tak ada. Kalau tutup kamera ni saya rasa cikgu tak yakin untuk bertaklimat dengan saya. Walaupun santai-santai pun kan. Okey, tak apa, kita terus. Cikgu Adib tak ada respon. Kita pergi ke Cikgu Zamri. Ya, Cikgu Zamri tadi ada. Cikgu Zamri? Ni Zamri. Cikgu Muhammad Zamri. Ada bos. Ada. Mana gambarnya? Memang internet tu masalah. Dah. Okey. Kejap timbul, kejap tidak. Lain kot. Cikgu sekolah mana cikgu? Lupa saya. SMK Seri Kampar bos. Seri Kampar. Okey, macam mana cikgu punya pasukan? Setakat ini maklumat-maklumat tu saya dah forward ke grup panitia lah. Setakat ni tak ada lagi respon daripada diorang. Okey. Tapi kalau potensi tu? InsyaAllah kalau sebelum-sebelum ni ada juga. Cuma nak congkak bakat tu. Video-video sebelum ni ada, tak ada masalah. InsyaAllah ada tu. Korang-korangnya satu tim aku insyaAllah. Sebab saya tengok sejak pandemik COVID ni, cikgu-cikgu pandai dah ambil video. Cikgu sekolah ni ramai YouTuber. Itulah masalah. Kalau tak dapat hasilkan benda ni macam pelik bin ajaib. InsyaAllah tu saya forwardkan pada grup-grup panitia. Kalau ada orang dekat ni lah, ada seminggu ni tak ada lagi respon. Mungkin insyaAllah ada lepas ni. Cantik. Terima kasih cikgu. Terbaik. Okey, Cikgu Zulfakar. Cikgu Zul, are you there? Cikgu Zul? Cari butang mic ke? Cikgu Zul, are you there? Ya, ada. Saya sekolah rendah. Oh, cikgu sekolah rendah. Okey, cikgu punya tim digital storytelling rasa ada tak? Rasa belum ada lagi tuan. Okey, nanti boleh buatlah uji bakat, tanya dekat perhimpunan ke siapa pandai buat kartun, terus buat 3 orang buat tim terus. Jangan risau. Okey, insya-Allah. Kebanyakan cikgu-cikgu ni bukan nak dia tak ada kemahiran pun. Kalau ada kemahiran itu ekstra. Kan? Lagi padu kan. Tapi kalau kadang-kadang kita pun mana nak buat kartun kan, walaupun kita otak anime kan. Suka tengok Naruto, suka tengok One Piece, tiba-tiba nak buat kartun kantoi. Kan? Tapi itulah tahun lepas saya ada seorang lah yang bakat tu. Dia masih sekolah rendah lagi. Dah naik sekolah menengah. Alamak, miskin lah. Alamak. Itulah baru dapat kesedaran masa hari ni. Okey. Okey, terima kasih tuan. Okey, sama. Cikgu sekolah mana tadi? SK Gopeng Jalan Ilmu. Okey. Saya terlupa lah ada bakat daripada SK Sultan Yusof, sekolah rendah. Ya. Tiba-tiba you ada. Tak apa. Okey, nanti check scan mana-mana budak-budak masuk buat satu tim boleh InsyaAllah. Okey, terima kasih Cikgu Zul. Cikgu Zamhari. Cikgu Zamhari bertengkolok pendekar kundur. Ya. Ada. Gambar ada.
Kamera problem sikit. Alamak, kau ni tekanlah Lazada, Shopee je 3 hari pun sampai. Okey. Macam mana dari sekolah mana Cikgu Sam? Mantap. Ya? Jadi saya akan usahakanlah panjangkan. Cikgu dah beli SMK apa Cikgu? SMK Kampar. Jauhnya. Jauhnya. Cikgu, ini macam boleh pergi ke bilik cikgu ni. Jadi saya akan sembang-sembang kan, kena ngerti sikit. Sorry. Boleh lah. Tapi ada bakat lah, ada rasanya boleh ketengahkan yang mana satu? Saya rasa Cak Na kot. Cak Na. Okey, cikgu usahakan cikgu kan? Ya, saya akan cubalah. InsyaAllah. Okey, semoga berjaya cikgu. Terima kasih. Okey, sama Cikgu Haslina. Cikgu Haslina? Ya, saya. Cikgu kamera pun rosak juga cikgu? Dah. Sekejap. Tak tekan, sorry. Tekanlah cikgu, senang kita bersembang kalau nampak open. Tadi keluar masuk, dah lupa nak tekan. Okey cikgu. Okey, macam mana dengan cikgu sekolah mana? Sekolah SMK Terengganu. Okey, semua tu. Okey, macam mana di mana pertandingan biasanya nak join? Setakat ni saya ni lah baru war-warkan pada budak. Mungkin dalam minggu depan mungkin ada lah sebab budak-budak ada yang pernah buat video. Ni boleh sebab masa dia ada pertandingan bulan sejarah tu adalah ramai juga budak yang masuk untuk buat video sejarah. Boleh diketengahkan bakat mereka tu. Okey, nampak ada macam ada team ni. InsyaAllah ada. Tapi tak cari cikgu nampak cikgu nampak pada Cak Na ke ni set? Apa dia cik? Cikgu nampak pada Cak Na ke kepada Niset? Entahlah, saya nak boleh kot. Bolehlah mana-mana nanti saya baru nak mendalami dulu. Nak kena buat soal istiqarah juga. Tumpang Niset. Kalau mereka berkemampuan untuk masuk semua tu boleh juga saya sediakan tim tu. Tapi nanti kena tanya dululah budak-budak ni. Ya, cikgu scan lah yang mana-mana saya scan dulu. Okey, terima kasih Cikgu Lina. Okey, sama-sama. Okey, Cikgu Dahliana. Cikgu Dahliana. Ya, saya. Cikgu Dahliana dari sekolah mana? Teja? SMK Idrisha Briefing. Idrisha. Cikgu Muslim punya tim. Okey, macam mana cikgu punya pendapat cikgu tentang mana yang nak disertai? Rasanya nak kot. Sebab sebelum ni ada tim untuk video tu adalah di peringkat sekolah je. Macam mana boleh kot. Saya cuba panjangkanlah pada KP. Okey. Tahniah cikgu. Okey. Teruskan usaha cikgu. Kita tengok tim kita boleh ke tidak. Okey. Semoga berjaya cikgu. Terima kasih. Cikgu terus tak perlulah nak bersama. Cikgu Roslinda. Ya saya. Kamera rosak juga ke? Buka ni nampak tak? Saya pakai tudung pink ni. Ya ke? Kenapa? Awak nampak. Saya betul juga menunggu muka keluar. Okey, cikgu. Cikgu sekolah mana tu? SMK Sentosa. Sentosa. Sekolah Sentosa ni ada rekod ni. Rekod terbaik ni. Cak Na. Cikgu yang sana tu dah pindah, baru dah pindah. Alah. Kita gaduh. Cikgu untuk pengetahuan semua SMK Sentosa ni rekod tertinggi dia nombor 2 kebangsaan Cak Na kan? Cak Na nombor 2 kebangsaan. Tapi cikgu macam mana? Dia dah pindah. Jadi setakat ni tak ada cikgu lagi yang nak ni, tapi cubalah sebab fikirku macam berminat. Okey. Daripada Niset? Cak Na kot. Cak Na kot. Okey. Tak apa cikgu. Cikgu kembalikan kegemilangan SMK Sentosa.
Okay. Okey. Semoga berjaya cikgu. Okey, insya-Allah, terima kasih. Okey, sama-sama Cikgu Syafina. Cikgu Syafina. Mana Cikgu Syafina? Mungkin kamera rosak juga ke? Saya kereta. Ya? Oh, dalam kereta. Okey, takut nampak orang belakang nampak. Okey, tak apa. Okey, macam mana cikgu dari sekolah mana? Sri Teja. Sri Teja. Oh, ni Teja. Okey. Macam mana pendapat cikgu? Kita cari tim dulu lah. Cari tim budak yang di mana? Cakna ke ni set? Cakna kot. Oh, Cakna ramai yang minat bahasa Melayu Cikgu buatlah task dekat ni penantian bahasa Inggeris juga. Ni set. InsyaAllah. Bagi juga dia punya info tu dekat ketua penantian BI dan kita buatlah kerjasama di situ daripada aspek SCT video apa semualah. InsyaAllah boleh. Hilang dah? Oh, dah hilang? Oh, cikgu. Baru nak buat kolaborasi cikgu Teja dah hilang dah. Okey, cikgu Tan. Cikgu Tan, orang lama. Okey. Oh, cikgu, buka mic cikgu Tan. Mulut dia mok. Ya. Okey, selamat pagi. Saya ni tengah online ni. Alright. Sedang mengajar budak-budak. Dahsyat. 2 in 1 Tak, memang dalam kelas pun ada, dekat rumah pun ada. Wow. Ajar sekarang ni. Jadi kita terpaksa buat 2 in 1. Sekolah sebab budak sekarang ada masalah COVID ya. Itulah. Macam region ramai tak hadir di sekolah Jadi kita nak hubungi budak pun payah sekarang ni. Susah. Okey, cikgu Tan punya bahasa Melayu padu Saya orang Kelantan. Bukan kaleng-kaleng. Okey. Dalam pertandingan ni cikgu Tan, macam mana? Rasanya mana? Selama ni tak pernah masuk kot. Memang tak pernah masuk. Jadi macam apa yang cikgu belajar, cikgu Tan tengok hari ni, macam mana? Saya tu tak ada masalah. Budak je. Cikgu Tan sekolah mana cikgu? PUN. Oh, PUN. PUN ni dia banyak kepada unit beruniform. Dia fokus kepada benda tu. Rasanya PUN masuk wakil negeri tokoh Nilam kan? Nilam ada kot. Dia dapat ketiga negeri kan? Ada kot. Jadi bahasa Inggeris kat situ sangat bagus lah. Cikgu Tan? Ya. Cikgu ketengahkan Ketua panitia bahasa Inggeris pun baru tukar je minggu ni. Oh, tukar lagi. Inilah sebab penempatan semula. Okey, Mr. Tan. Kalau boleh ketengahkan kedua-duanya sekali lah, tengok diorang boleh buat task kak. Ketua penantian boleh buat Cakna ke atau ketua penantian bahasa Inggeris boleh buat DSET ke? Ketengahkan. Saya cuba tanya tengok boleh, no problem Cikgu Tan. Sebab masalah sekarang, sebab bila sekolah baru buka, masing-masing sedang mengejar silibus ni. Sebab kami nak adakan ujian tak lama lagi. Betul. Jadi itu yang lain-lain benda tu tak berapa nak fokus tu. Betul Cikgu Tan. Okey Cikgu Tan. Sibuk tengah buat soalan sekarang ni pula ni. Betul. Okey, Mr. Tan, semoga berjaya. Okey, terima kasih. Sama-sama. Okey, Cikgu Yusilawati. Mana Cikgu Yus? Okey, kita sambung kelas Okey, boleh sambung Cikgu Tan. Okey, sorry. Lupa nak off mic. Nak sambung kelas you. Okey, tak apa. Kita bagi peluang kepada Cikgu Fida untuk kita berkongsi. Okay. Assalamualaikum dan selamat sejahtera lagi sekali. Saya nak bagi sedikit cadangan lah. Saya nak minta maaf kerana cadangan ni mungkin mengganggu perasaan seseorang ataupun beberapa orang kan, saya nak minta maaf. Okey, akan mengganggu lah. Maksud saya di sini ialah bila saya lihat surat ni dah lama dah sampai dari tahun ke tahun, sebab NICSET ni sebenarnya dah berapa tahun? 8 tahun ya. Lebih kurang. Jadi apa yang saya dapati ialah surat ni dia pas macam tu je.
Jika kita dapat orang yang betul, maksudnya di sini ialah unit sumber dan teknologi pendidikan hendaklah melalui pengetua, tetapi pengetua mestilah dengan penolong kanan. Okey, penolong kanan co-curriculum kerana ini memberi CJ kepada murid-murid. Daripada situ, penolong kanan dia menetapkan kumpulan Niksat, kumpulan Cakna dan seterusnya. Dari situ kita dapat buat satu tim. Jika surat ni terus sampai kepada cikgu, saya tidak dapat nak memberi arahan. Jadi saya terus dengan senyap-senyap mencari tim saya. Senyap-senyap buat kerja. Jadi bila kita nak dapatkan murid ni keluar kelas selalu untuk buat video dan sebagainya, berlaku percanggahan di situ. Jadi saya nak minta maaf, saya nak minta tolong jika Cik Muhammad Faizal boleh mengumpulkan penolong kanan curriculum untuk memberi taklimat tentang penyertaan sekolah masing-masing. Itu saja, minta maaf ya. Aduh. Okey, boleh saya akan ketengahkan pendapat ni. Ini boleh melancarkan lagi proses guru-guru berkolaborasi dengan cikgu-cikgu lain. Sebab dengan adanya kekuatan pentadbir, jadi cikgu boleh kerja dengan senang. Okey, nanti saya ketengahkan lah. Okey, Cikgu Yus. Terima kasih Cikgu Vida. Terbaik. Okey, Cikgu Yus, boleh dah? Okey, Cikgu Yus nampaknya ada masalah teknikal. Okay, so nampaknya nanti Cikgu Yus PM saya lah. Terus WhatsApp saya, kalau ada tim beritahu saya lah. Sebab disebabkan sekarang ni nak dekat pukul 10. So program membaca pun nak mula kat sini. So saya ucapkan terima kasih kepada semua guru yang memberi kerjasama dalam taklimat ini. Dan semoga berjaya menghasilkan tim yang berkualiti. Jika ada masalah atau bantuan, jangan malu-malulah kontak saya dan kita aturkan masa untuk perjumpaan bagi memantapkan lagi video atau bahan yang kita akan serahkan. Okey cikgu, kita jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum. Okey. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Okey. Terima kasih. Okey, sama Cikgu Vida. Okey, Cikgu Linda. Terima kasih. Cikgu Ros, terima kasih. Cikgu Suliza, alamak tak boleh nak sembang, nak buat macam mana? Cikgu Zamuri, okey, baik.